Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Yang berbahagia Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid, Menteri-Menteri, Tan Sri KSN, tetamu-tetamu yang saya muliakan. Hari ini kita berhasrat untuk melontarkan secara konkret makna dan bentuk pelaksanaan dan hala tuju ekonomi Malaysia yang kita ungkapkan sebagai ekonomi madani memperkasa rakyat. Saya ingin menyatakan penghargaan kepada rakan-rakan khususnya di Kementerian Ekonomi, MITI dan Kementerian Kewangan tentunya, pejabat awam dan Ketua Ulil KSN yang telah membantu mempersiapkan dan memberikan rangka dan makna program ini. Kemudian disusuli dengan perbincangan, pandangan dari kalangan profesional, pelabur, saudagar, pekerja petani, wanita, peneroka dalam siri wacana yang berterusan di gedung-gedung besar, di pejabat kerajaan dan juga di dewan-dewan universiti. Begitu juga pertemuan saya di warung, di masjid yang membantu memberikan input yang bermakna untuk memberi penjelasan dan membantu kita, kerajaan, merangka apa yang dimaksudkan Malaysia Madani. Ikhtiar yang ingin diperkenalkan ini merupakan perencanaan baru, melibatkan pelbagai aspek dan sektor ekonomi. Perancangan ini meliputi langkah-langkah ke arah peningkatan pemacuan ekonomi, menggalakkan pelaburan dan memperkukuh industri tempatan supaya lebih inovatif dan berdaya saing serta mampu dilonjakkan ke pasaran global. Ekonomi rakyat pula menjurus kepada setiap golongan masyarakat, dari pedagang dan pengusaha kepada penjawat awam, golongan profesional, pekerja serta rakyat miskin bandar, desa dan pedalaman. Usaha kerajaan perpaduan adalah untuk menyediakan bantuan serta dukungan kepada yang memerlukan agar semua mampu mengecap nikmat pembangunan ekonomi negara secara saksama. Saya juga diingatkan gesaan awal saya buat rakyat di ruang Masjid Putrajaya agar menggalas tanggungjawab dengan penuh amanah dan adil. Pada ketika itu saya merujuk kepada warkah unggul dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kepada Gubernur Mesir Malik Ashtar yang merangkul dan merumuskan beberapa prinsip utama. Menurut Sayyidina Ali, buatlah sesuatu itu tepat pada masanya dan kena pada tempatnya. Apabila kata sepakat telah dicapai, janganlah kamu mencoba menyuarakan pendapat pribadi kamu dan janganlah kamu lalai melaksanakan kewajipan yang harus dipikul kerana orang ramai akan sentiasa memerhatikan kamu dan kamu bertanggungjawab terhadap segala-gala yang kamu lakukan untuk rakyat. Demikian hikmah dari Khalifah keempat tentang merangka agenda pembangunan negara dan rakyat. Saudara-saudari yang dimuliakan, pemufakatan di antara tanah Melayu, Sabah dan Sarawak telah menjelmakan bangsa baru Malaysia lebih 6 dasawarsa yang lalu. Maka wajar buat generasi kini menyingkap kembali ikrar keramat Perdana Menteri pertama almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj
bahawa Malaysia atas izin dan kehendak Allah Rabbil Alamin akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka, lagi berdaulat, serta berasaskan kebebasan dan keadilan, dan sentiasa mempertahankan serta memelihara keamanan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan antara segala bangsa. Itu menurut Pemasyuran Malaysia 16 September 1963 oleh marhum Tunku Abdul Rahman. Pada ketika itu, lebih biasa ungkapan segala bangsa yang sekarang ini kita gunakan segala kaum. Kalimat akar pada ketika itu yang mendasari ikrar keramat Malaysia ialah demokrasi, kebebasan, keadilan, keamanan, dan kesaksamaan. Ini harus dihadam dan menjadi teras kehidupan negara dan rakyat Malaysia. Demikian juga dengan gagasan Malaysia Madani yang berhasrat memaknai ikrar keramat tersebut. Kematangan kita bernegara menuntut kematangan dan kemantapan kita menimba pengajaran, umpamanya dari Sahafah Madinah atau Perjanjian Madinah yang dimeterai di kalangan pelbagai kabilah Arab, Muhajirin dan Ansar, serta penganut Islam, Kristian dan Yahudi di bawah naungan junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Lantaran itu rakyat digesa untuk memilih perpaduan, menghayati semangat insaniah dan bertekad menegakkan keadilan bagi seluruh umat dan rakyatnya. Kita bawa sekarang permasalahan, problematik negara, tantangan ekonomi yang kita warisi. Malaysia menikmati kepesatan pembangunan sejak 60-an yang menghasilkan purata pertumbuhan melebihi 7% setiap tahun di antara 1960 sehingga 1980. Ketika itu rakyat menikmati limpahan hasil kerana pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan adalah seiring. Krisis keuangan Asia 1997-1998 telah mengakibatkan melebarnya jurang perbezaan antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan rakyat. Kesenjangan pendapatan terus melebar. Dua dasawarsa sebelum dan selepas 1998 menyaksikan penyusutan purata pertumbuhan ekonomi dengan ketara. Angka pelaburan merosot ketimbang peratusan KDNK. Sumber ekonomi baru yang boleh mencambah pertumbuhan belum muncul secara ketara kerana ekonomi masih tertumpu pada aktiviti domestik tanpa benar-benar meraih manfaat pasaran global. Sektor perdagangan hanya sebagai kecil daripada ekonomi dengan pertumbuhan yang lebih bergantung kepada perbelanjaan isi rumah dan perbelanjaan kerajaan. Hakikatnya, menyingkap pengalaman dua dasawarsa yang lalu, kita telah terperangkap dalam kitaran ekonomi yang berbahaya. Kos tinggi, gaji rendah, keuntungan rendah dan kurang nilai daya saing. Akibat peningkatan pendapatan yang tidak sepadan dengan lonjakan ekonomi, separuh isi rumah terbeban dengan hutang. Kerajaan juga menghadapi dilema yang sama. Faedah pertumbuhan oleh itu perlu diagih secara seimbang dan gaji atau upah rakyat mesti setimpal dengan hasil kerja atau produktiviti mereka. Purata gaji dan upah tenaga kerja masih rendah, yakni sekitar 35%. Seperti yang sering saya singgung, defisit belanjawan berterusan sejak 1998
dengan angka hutang dijangka mencecah lebih 60% ketimbang KDNK 2023 akan memberi kesan yang parah kepada ekonomi negara. Negara terbeban dengan hutang yang membengkak dan 16% hasil negara, 16% hasil negara hanya diperuntukkan untuk melunaskan hutang. Gejala ini dikhawatiri akan mengekang keupayaan kita menumpu kepada pembangunan yang akan menjamin keselesaan rakyat, termasuk pelaburan awam serta penjanaan kebolehupayaan ekonomi. Pendapatan garis kemiskinan yang disemak semula pada tahun 2019 dan berikutan pandemik COVID-19, tahap kemiskinan melonjak ke 2 angka. Dimuskilkan kerana gejala ini telah menyebabkan kesenjangan melebar dan muncul golongan mahakaya ketimbang jumlah kemiskinan yang bertambah dengan simpanan yang kian mengecil. Laporan Survei Gaji dan Upah 2021 mendedahkan kemelut akibat gaji yang rendah, khususnya menyangkut golongan muda berumur 24 tahun ke bawah. Gaji bagi separuh pekerja Malaysia kurang daripada RM2,250 sebulan. Belia, khususnya graduan, berhak meraih pendapatan yang lebih bermakna. Keadaan ini tentunya mengkhawatirkan dan negara yang bertanggungjawab perlu merangka program bagi mengatasinya. Hakikatnya, apa yang diwar-warkan dari cita-cita wawasan 2020 dan janji-janji muluk sebelum dan selepasnya tidak tercapai. Setelah mengambil kira keretakan struktur ekonomi yang ditambah dengan kelemahan tata kelola dan keterlanjuran elit pemerintah, ia menuntut kita melakukan perubahan atau anjakan yang bermakna. Amat dikesalkan andai kata terdapat kalangan yang mahu mempertahankan amalan bobrok dan dasar yang telah terbukti menyebabkan negara menggelonsor ke bawah atau hampir kecundang. Saya dengan ini mahu mengajak semua rakan, pimpinan politik, pengusaha dan peniaga, pekerja dan rakyat keseluruhannya untuk lebih jujur dan berani menerima kenyataan baru. Kita perlukan sebuah wadah ekonomi yang tuntas dan segar. Kita perlukan sebuah kerangka ekonomi yang baru. Ekonomi madani memperkasa rakyat. Saudara-saudara tercinta, bayangkan masa depan tanah air kita. Masa depan yang dipacu dengan perpaduan yang utuh. Malaysia yang maju, Malaysia yang hebat, Malaysia yang terangkat sebagai tatanan yang adil dan saksama, Malaysia yang tersohor sebagai negara merdeka dan berjaya. Kita belajar dari pengalaman lampau. Ada yang positif dan ia harus mendewasakan. Kemajmukan, kepelbagaian kaum dan agama dan kesatuan telah terbukti selama ini mengalahkan kelompok kecil yang memilih untuk mendaba permusuhan dan perpecahan. Kedua, kita punya industri dan meletakkan asas bersaing di pentas global. Sama ada kelapa sawit, minyak dan gas, elektronik dan sistem keuangan Islam. Saya mencadangkan ekonomi madani memperkasa rakyat sebagai wadah mengangkat semula darjat dan martabat negara ini dengan menstruktur semula ekonomi ke arah Malaysia sebagai peneraju ekonomi utama di rantau Asia Tenggara. Ini akhirnya akan memberi limpahan hasil kepada rakyat untuk menikmati kehidupan yang lebih bermutu. Ia perihal mengangkat semula darjat martabat negara ini dengan 2 tumpuan utama. Menstruktur semula ekonomi ke arah Malaysia sebagai peneraju ekonomi Asia. Dan akhirnya memberi limpahan hasil kepada rakyat untuk menikmati kehidupan
yang lebih bermutu atau berkualiti. Ini merupakan rencana menyeluruh dan teliti bagi menghadapi pelbagai tantangan saat ini. Ia mencakupi isu-isu jangka panjang terkait daya saing dan daya tarikan negara sebagai destinasi pelaburan utama. Isu-isu semasa yang perlu ditangani seperti kenaikan kos sara hidup yang mengesankan rakyat. Dan seperti mana saudara sedia maklum, pelbagai ikhtiar telah pun mula dilaksanakan, khususnya di bawah Belanjawan Madani 2023 dan siri pengumuman rasmi sejak pentadbiran baru mengambil alih kerajaan. Ekonomi madani memperkasa rakyat akan menjadi induk kepada beberapa lagi dasar, khususnya akan diumumkan kelak. Di antaranya, Kementerian Ekonomi dengan Plan Hala 7 Peralihan Tenaga Nasional. MITI dengan Plan Induk Perindustrian Baru 2030. Dan kajian separuh penggal Rencana Malaysia ke-12. Ekonomi madani menetapkan sasaran jangka pendek yang sudah pun digerakkan bagi menangani isu-isu negara yang mengesankan rakyat. Ini termasuk menyegerakan pelaksanaan projek sekolah dan klinik daif. Pelbagai usaha kita lakukan, tambahan peruntukan, mudahkan tata cara perolehan serta turunkan kuasa pelaksanaan bagi mempercepat pelaksanaan projek-projek sekolah dan klinik daif. Kedua, menoktahkan kemiskinan tegar tahun ini juga 2023. Usaha telah digerakkan melalui inisiatif pendapatan rakyat supaya isi rumah miskin tegar punya peluang meningkatkan pendapatan mereka. Tidak hanya semata-mata menerima bantuan tunai langsung. Konsep payung rahmah turut diperkenalkan dan akan terus diperkukuhkan bagi menangani cabaran kos sara hidup. Payung rahmah diketahui sebagai cetusan idea Allahyarham saudara Salahuddin Ayub. Semua yang mengenali beliau amat terkesan sekali dengan pemergian tokoh hebat ini. Kerja keras dan kesungguhan beliau dalam menangani beban sara hidup rakyat akan menjadi pembakar semangat untuk kita semua melakukan terbaik untuk Malaysia. Al-Fatihah. Saudara-saudari, dalam masa yang sama, ekonomi madani turut menetapkan 7 penanda aras sebagai sasaran jangka sederhana yang mahu dicapai sebelum 10 tahun. Pertama, Malaysia berada di kedudukan antara 30 ekonomi terbesar dunia. Kedua, indeks daya saing global di tangga ke-12 teratas dunia. Ketiga, peratusan pendapatan buruh mencapai 45% daripada keseluruhan pendapatan. Keempat, kadar penyertaan wanita dalam tenaga buruh mencapai 60%. Kelima, indeks pembangunan manusia di tangga 25 teratas dunia. Keenam, indeks persepsi rasuah di tangga 25 teratas dunia. Ketujuh, kemampanan fiskal dengan defisit fiskal mencapai 3% atau lebih rendah. Cita-cita ini tinggi, besar, ia memerlukan tekad politik, kerjasama pejabat awam, kesediaan saudagar dan pelabur, mengambil tindakan yang penting, serta kefahaman rakyat yang menyeluruh. Bagi mencapai hasrat ini, berikut merupakan ikhtiar serta kebijakan baru yang bakal dilaksanakan. Tumpuan 1, Malaysia sebagai peneraju ekonomi Asia. Ekonomi madani adalah untuk membawa Malaysia menjadi peneraju ekonomi Asia. Bagi mencapai hasrat ini, struktur ekonomi perlu dirombak. Antara isu yang membelenggu sistem ekonomi
termasuklah masalah sektor perindustrian yang menguncup sebelum masanya. Umpamanya, sektor pembuatan telah merosot di bawah paras 25% kepada KDNK. Pelan induk perindustrian baru 2030 yang bakal diumumkan pada bulan depan akan memacu semula perindustrian dan memangkin ekonomi baru. Dalam jangka masa pendek, kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 yang bakal dibentangkan di Parlimen akan memberi ruang untuk kerajaan membuat penilaian semula dan menyusun keutamaan, termasuk mengadun sebuah pertumbuhan jangka sederhana dengan dasar fiskal yang lebih mampan. Agenda serantau ASEAN. Malaysia perlu meneladani negara-negara yang dahulu jatuh, tapi tangkas dan bangkit semula di depan. Mau atau tidak, kita mesti menjadi jaguh ekonomi serantau. Kita perlu punya minda global dan mengutama pengantarabangsaan ekonomi. Dengan demikian, kita mampu mencapai sasaran yang ditetapkan untuk muncul sebagai 30 ekonomi terbesar di dunia dalam jangka masa sederhana. Jika kita hanya berpuas hati dengan keadaan sekarang, ekonomi akan mencatat pertumbuhan antara 4 hingga 5%. Namun, jika kita berusaha gigih melaksanakan pembaharuan, kita mampu mencapai 5,5%. Malah saya percaya adalah tidak mustahil untuk dalam jangka masa pendek kita menghasilkan pertumbuhan bagi negara Malaysia 6%. Untuk merealisasikan sasaran besar ini, kita perlu membentuk integrasi ekonomi yang lebih besar dengan negara jiran, lebih-lebih lagi dunia yang sedang berdepan dengan kekangan rantaian bekalan. Maka kita perlu melahirkan lebih banyak syarikat tempatan yang berdaya saing untuk menembusi pasaran rantau ASEAN. Usaha kita sekarang perlu melangkaui perjanjian perdagangan bebas. Misalnya, melalui diplomasi perdagangan dan pengaturan strategik yang boleh mengembangkan integrasi pasaran bilateral dan multilateral serta memudahkan pergerakan barang, modal insan dan perkongsian teknologi dengan jiran. Selama ini kita tertumpu kepada aktiviti sektor utama seperti elektrikal dan elektronik dan kimia secara keseluruhan. Melangkah ke depan, misi baru perindustrian di bawah plan perindustrian akan menumpukan aktiviti dengan nilai tambah tinggi atau kecanggihan ekonomi. Misalnya, kluster di Pulau Pinang perlu menumpukan kepada aktiviti E&E bernilai tinggi seperti integrated circuit, design. Sektor kimia pula, perusahaan petrokimia serta oleokimia perlu memberikan tumpuan kepada aktiviti pembuatan kimia, specialty chemicals. Kerajaan akan memperkenalkan insentif cukai berasingan mencapai pencapaian bagi mendukung dan memberi ganjaran kepada syarikat yang menumpukan aktiviti berdampak tinggi. Kedua, Malaysia sebagai destinasi pelaburan. Kita mesti melaksanakan pembaharuan supaya Malaysia dapat tergolong antara 12 ekonomi terbaik di dunia dari segi daya saing dan ease of doing business. Maka seharusnya diwar-warkan ke seluruh pelosok dunia bahawa Malaysia terbuka dan bersedia menerima kehadiran para pelabur dan peniaga. Alhamdulillah, setakat ini beberapa syarikat telah menzahir komitmen malah bertindak melabur, antaranya Sumitomo Corporation, Tesla, Rongsheng, Geely dan Samsung Engineering. Kita perlu perhebatkan lagi usaha bagi memastikan lebih banyak memilih Malaysia sebagai destinasi pelaburan. Tumpuan akan diberikan bagi memperkukuh agensi galakan pelaburan di bawah MIDA dengan tumpuan untuk mempergiatkan usaha menarik pelaburan dengan mudah cara urusan pelabur secara lebih proaktif. Mengkaji semula insentif pelaburan supaya tertumpu kepada galakan pelaburan yang menjana pekerjaan berpendapatan tinggi serta daripada sumber tempatan. Menaik taraf kawasan perindustrian dengan prasarana lengkap
serta meningkatkan pembangunan modal insan. Antaranya sektor petrokimia di Kertih, Terengganu, pusat data di Sedenak, Johor, industri hiliran getah di Kuala Nerang, Kedah. Sebagai permulaan, 100 juta ringgit disediakan bagi melengkapkan infrastruktur kawasan perindustrian, terutama prasarana berkonsepkan hijau. Pada masa yang sama, perkara yang disuarakan oleh pelabur tempatan ialah pelaburan langsung domestik. Ini ditetapkan sebagai salah satu petunjuk prestasi utama KPI bagi pencapaian pelaburan negara. Perniagaan, syarikat pemula, PMKS, firma tersedarai. Kita perlu mengantarabangsakan syarikat pemula atau startups dan PKS tempatan. Kerajaan akan menumpukan usaha ini, di antaranya melahirkan lebih banyak syarikat berjaya seperti Aerodyne, Lekopak, melalui galakan kepada syarikat pemula dan PKS Bumi Putra menceburi bidang pertumbuhan baru. JLC dan GLIC perlu terus memacu pertumbuhan DDI dan menyokong pembangunan vendor tempatan dalam sektor strategik seperti E&E, ekonomi digital dan aero angkasa. Ini tugas GLC dan GLIC. Kedua, meningkatkan pembiayaan bagi memacu pertumbuhan ekspor, termasuk program pembangunan syarikat pertengahan serta geran pembangunan pasaran MDG oleh Matrade dengan peruntukan tambahan 20 juta ringgit. Pasaran modal juga perlu lebih rancak dengan membawa lebih banyak penyenaraian syarikat seterusnya melahirkan unicorn tempatan baru. Sistem perbankan dan pasaran modal hendaklah bertindak pantas dalam memenuhi keperluan pembiayaan perniagaan. Saya menganggarkan industri perbankan dan keuangan lebih dinamik, menyantuni dasar dan syarikat yang memenuhi dasar dan keutamaan tersebut. Suruhanjaya Security akan membangunkan dasar pembaharuan pasaran keuangan dengan memudah cara pelaburan rakyat biasa, retail investors, menarik lebih ramai pelabur untuk membiayai PMKS serta aktiviti pertumbuhan baru negara dan meningkatkan tahap daya saing pasaran modal pada peringkat antarabangsa. Langkah awal juga perlu dilaksanakan dan akan dilaksanakan setelah pengumuman awal Julai 23. Antaranya pengurangan duty stamp atas transaksi saham yang tersenarai di Bursa Malaysia. Selanjutnya, langkah tahun ini termasuk memastikan pelaburan lebih mampu milik melalui penurunan saiz lot dagangan dan membolehkan perdagangan saham pecahan. Suruhanjaya Security akan membolehkan peralihan automatik untuk syarikat yang tersenarai di pasaran ACE ke pasaran utama Bursa Malaysia. Malaysia menduduki tangga ke-20 dunia berdasarkan laporan ekosistem syarikat pemula global 2023. Dengan nilai ekosistem syarikat pemula Malaysia mencecah $46 bilion Amerika bagi tempoh separuh pertama 2020 hingga 2022. Melangkah ke depan, kerajaan akan pertama, bersama dengan JLIC akan melabur RM1 bilion dana tambahan secara padanan dengan dana swasta bagi menyokong syarikat pemula tempatan dan menorong teknopreneur. Ini termasuk memastikan penyediaan dana bagi setiap fasa syarikat berpertumbuhan tinggi. Kedua, memperluas pelaksanaan program seperti Corporate Hackathon dan Microthon di bawah Pelan Hala 7 Ekosistem Startup Malaysia Super
2021-2030 bagi mendekatkan rakyat dan syarikat pemula untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dan ketiga, memperuntukkan tambahan 100 juta ringgit bagi mempergiatkan ekosistem R&D dan CNI. Penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi dengan tumpuan kepada keperluan industri, tenaga boleh baharu, keterjaminan makanan serta aktiviti pertumbuhan baru. Ini juga sebahagian daripada usaha untuk mencapai gross domestic expenditure on R&D, ya, GERD, sebanyak 3.5% kepada KDNK menjelang tahun 2030 dan meningkatkan kedudukan kepada 20 teratas dalam Global Innovation Index menjelang 2025. Ekonomi digital. Pelaksanaan Digital ID akan disegerakan bagi mengembangkan perniagaan dalam talian dan aplikasi berkaitan. Geran padanan digitalisasi akan ditambah 100 juta ringgit bagi membantu PMKS menyegerakan peralihan modal perniagaan kepada lebih digital. Ekonomi Islam global. Pembangunan negara yang holistik dan madani tidak mungkin tercapai tanpa sistem keuangan yang adil, ihsan, berlandaskan maqasid syariah. Alhamdulillah, kita punya sistem keuangan Islam yang serba lengkap. Sejak pertumbuhan Bank Islam 40 tahun yang lalu dan Lembaga Tabung Haji 60 tahun yang lalu, keuangan Islam diiktiraf sebagai terbaik di dunia oleh penganalisis bebas. Hari ini, bahagian pasaran perbankan Islam daripada jumlah pembiayaan adalah sebanyak 44.5%, 974.1 bilion ringgit. Pasaran modal Islam kekal sebagai komponen utama pasaran modal Malaysia, menyumbang kepada 64.3%, 322 bilion ringgit. Kendati pun begitu, setelah sekian lama keuangan Islam bertapak, kita perlu berubah kepada sesuatu yang lebih mampan dan berkesan. Dengan kata lain, kita hendaklah berhijrah daripada bukan sahaja halal, tetapi lebih dari itu. Halalan wa tayyiban. Halal dan tayyib. Maknanya halal dan baik dari segi efisien, berinovatif dan mampu berdaya saing. Alhamdulillah, usaha telah dimulakan oleh Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security untuk merangka arus halalan tayyiban melalui Malaysia International Islamic Financial Centre MIFC dengan kerjasama industri dan ekosistem kewangan Islam, termasuk lembaga zakat dan wakaf, sistem perbankan dan pasaran saham Islam dan sukuk. Saudara-saudara, usaha ini akan tentunya ditambah dengan venture capital, equity, crowdfunding dan ekonomi digital Islam. Tapi saya telah mengajukan supaya soal zakat, wakaf, sedekah dan kaedah kewangan canggih ini harus dikaji dan diteliti, dan kita harus menerokai bidang-bidang baru ini dengan keupayaan untuk memperkenalkannya dan tidak terus terbantut dengan pendekatan lama, ya, kerana banyak juga penilaian dan kritikan dalam bidang ini. Jadi saya harap seluruh agensi yang terlibat mengambil sikap yang lebih terbuka kerana ruang pelaburan dalam bidang instrumen keuangan Islam dan halal ini terlalu besar. Dalam semua perjumpaan kita, negara China, Vietnam dan semalam dengan
Presiden Filipina, semua menyebut tentang industri halal, sistem kewangan Islam dan perbankan Islam. Dan kita tidak boleh hanya tersekat dengan kaedah-kaedah lama, tetapi harus muncul sebagai peneroka bidang ini dan pelaksana bidang ini dengan lebih gagah. Dan insya-Allah saya percaya kita ada keupayaan, ada pengalaman dengan kerjasama semua pihak, dan selari dengan pendekatan kita selama ini, semua kajian penyelidikan harus mengambil kira dan memanfaatkan semua kekuatan yang ada. Maknanya kerjasama dalam satu pasukan yang mantap, kerajaan, institusi kewangan, penyelidik di universiti tempatan, supaya kita dapat muncul dengan kekuatan baru. Usahawan mikro dan sektor tidak formal, 79% PMKS terdiri daripada perniagaan mikro. Walaupun kebanyakannya pemilik tunggal mewarisi perniagaan keluarga, potensi mereka besar untuk menembusi pasaran luar sekiranya diberikan dorongan dan kemudahan. Belanjawan Madani 2023 mengandungi lebih 70 inisiatif untuk perniagaan mikro dan kecil yang tertumpu kepada akses pinjaman dan jaminan pembiayaan. Beberapa inisiatif baru diperkenalkan oleh Kementerian Ekonomi dan MITI. Kementerian Ekonomi umpamanya menekankan tentang inisiatif pendapatan rakyat untuk memperkukuh rantaian bekalan perniagaan. Kerajaan mengalukan syarikat pemula Malaysia seperti Policy Street, Dropi, La Pasar dan Funding Societies yang boleh menjadi agen perubahan sektor PMKS melalui penyediaan pembiayaan alternatif seperti equity crowdfunding. Tetapi ia tidak harus hanya bergantung kepada permintaan domestik, tetapi harus menjelajah untuk mendapatkan pasaran di peringkat luar. Kementerian Desa dan Wilayah umpamanya telah menetapkan supaya semua agensi-agensi di bawah yang memberikan ruang kepada peniaga-peniaga kecil supaya dapat dirangkul, diperkenalkan, diperbaiki mutu pengeluaran dan produktiviti supaya mendapat tembusan ke pasaran antarabangsa. Pelaksanaan program e-Belia Rahmah bukan sahaja memanfaatkan 2 juta belia, malah membantu sektor perniagaan menjana pendapatan mereka di samping membina sebuah masyarakat cashless. Melihat kepada kejayaan dan impak besar program e-Tunai, kerajaan bersetuju untuk menawarkan kredit e-Tunai sebanyak RM100 kepada semua rakyat dewasa Malaysia yang berpendapatan RM100,000 setahun dan ke bawah. Bilangan penerima yang layak dianggarkan melebihi 10 juta rakyat, iaitu merangkumi golongan yang masih dikategorikan B40 dan M40, walaupun kita sekarang merangka supaya meminda pendekatan B40 dan M40 ini. Tapi kalau kita golongkan kepada kumpulan ini, dana dalam kemudahan ini akan mencecah sekitar RM1 bilion. Saudara, pertumbuhan hijau demi ketahanan iklim diberi tumpuan kerana pembangunan rendah karbon penting bagi mengubah lanskap ekonomi yang lebih mampan. Petang ini insya-Allah akan diluncurkan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Nasional Malaysia. Dan matlamatnya adalah mempercepat peralihan tenaga dan mengubah cara tenaga dijana di Malaysia demi menjamin ketahanan iklim. Antara ikhtiar utama termasuk meningkatkan kapasiti penjanaan tenaga boleh baru, pemasangan panel solar di bangunan kerajaan, serta dasar perdagangan tenaga boleh baru melalui sistem pasaran elektrik. Kita wajar mencontohi usaha Sarawak
yang nampak mempelopori bidang ini, yang memperintiskan kenderaan menggunakan tenaga hidrogen serta CCUS, Carbon Capture Utilization and Storage, dan kerajaan oleh itu bercadang untuk menyediakan insentif khusus bagi menggalak aktiviti pertumbuhan hijau baru sebegini. Soal tanah dan keterjaminan makanan yang merupakan tumpuan khusus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan juga badan-badan seperti Felda, Risda dan lain-lain. Saudara-saudari, Malaysia kaya dengan khazanah alam dan mempunyai hutan tertua di dunia. Sektor perdagangan dan industri hiliran merupakan sumber penting ekonomi. Namun kita perlu menilai semula pendekatan terhadap penggunaan tanah. Setakat ini, 5.7 juta hektar tanah digunakan bagi tanaman kelapa sawit dan hampir 2 juta hektar bagi tanaman getah. Salah satu ikhtiar adalah untuk mencipta aset biodiversity dalam pasaran perdagangan karbon melalui usaha pemuliharaan dan penghutanan semula. Bagi menambah baik tahap sara diri serta meningkatkan keterjaminan makanan, tumpuannya adalah menambah kelulusan tanaman tetapi mengoptimum penggunaan tanah-tanah perdagangan sedia ada, meningkat daya tahan sektor agro makanan melalui aplikasi teknologi pertanian. Ini termasuklah pendekatan pertanian regeneratif yang mampu berdaya tahan mengikut daya tahan iklim serta penggunaan teknologi AI. Kita mulakan dengan satu rencana besar menambah baik infrastruktur pengairan kawasan Mada, Kedah Perlis bagi meningkatkan produktiviti pengeluaran padi kepada 5 musim dalam tempoh 2 tahun dan ia melibatkan prasarana yang bernilai 3 bilion ringgit. Ini tidak termasuk kemudahan-kemudahan lain yang perlu disediakan oleh kerajaan. Bagi menyediakan sokongan kepada industri makanan tempatan untuk meningkatkan pengeluaran, 200 juta ringgit disediakan di bawah Agrobank untuk membantu menyediakan kemudahan pembiayaan khususnya untuk aplikasi teknologi moden untuk pertanian. Tumpuan kedua, meningkat darjat hidup rakyat. Pulangan hasil daripada sasaran ekonomi negara yang lebih tinggi yang kita impikan harus juga menjurus kepada usaha meningkat kualiti hidup rakyat Malaysia. Mana perlindungan sosial bagi semua dan gaji yang munasabah dalam arti kata perkongsian kekayaan bagi membina semula negara yang saksama dan sejahtera. Kekayaan negara dianggarkan selama ini terlalu menjurus kepada golongan elit mahakaya walaupun penting dari sudut pemacuan pertumbuhan ekonomi tetapi tidak boleh bertahan dalam maksud kemampanan sebenarnya sekiranya tidak ada keyakinan di kalangan rakyat berpendapatan rendah dan menengah ada pembelaan dan jaminan keadilan kepada mereka. Sebab itu kita menekankan tentang menambah peluang pekerjaan dengan gaji yang bermakna dan munasabah. Pembaharuan struktur ekonomi perlu dihitung setakat mana ia mampu mewujudkan lebih banyak pekerjaan dengan gaji yang bermakna dan munasabah. Kadar upah dan gaji buruh berbanding jumlah keseluruhan pendapatan di Malaysia adalah sebanyak 32.4% bagi tahun 2022. Bagi mencapai perkongsian atau maksud perkongsian ekonomi yang lebih seimbang, kerajaan akan melaksanakan dasar yang menyokong peningkatan upah berbanding KDNK kepada tahap 40 dan 45% selaras dengan tahap negara lebih maju. Antara usaha termasuklah kajian semula tahap gaji minimum
serta memperkenalkan undang-undang yang menjamin persekitaran kerja yang selamat dan selesa. Kementerian Sumber Manusia dengan kementerian berkaitan akan menghalusi model gaji progresif ke arah kenaikan pendapatan yang lebih terangkum. Peningkatan pendapatan selaras dengan produktiviti adalah kritikal bagi memastikan tahap kualiti hidup yang bermakna, terutama dalam menangani cabaran kos sara hidup. Kita perlu mengurangkan kebergantungan pada buruh asing yang kurang mahir, yang menyumbang kepada nilai gaji keseluruhan yang rendah. Ini juga mengurangkan modal dan insentif majikan untuk berinovasi dan meningkatkan tahap berdaya saing. Kerajaan berhasrat melaksanakan levy pekerja asing berperingkat, Tiered Foreign Workers Levies, iaitu sebahagian peningkatan hasil levy akan dikhususkan untuk program otomasi serta latihan untuk pekerja tempatan. Mengenai kesesamaan peluang, kita mengakui bahawa majoriti rakyat termiskin adalah di kalangan kaum Melayu dan Bumiputera, dan mereka perlu diberikan bantuan. Tapi kita juga punya kelompok kecil kaum lain, India, yang juga hidup melarat. Maka setiap rakyat Malaysia, tanpa mengira jantina, kaum atau latar belakang, perlu diberikan peluang yang saksama bagi mengecap kejayaan yang bermakna sama di dalam kerjaya atau perniagaan mereka. Dan kerajaan perpaduan, betapapun diasak dalam bidang ini, tidak akan bertolak ansur untuk menumpukan perhatian kepada golongan yang memerlukan pembelaan, majoritinya ke Melayu Bumiputera dan seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan wilayah. Atas prinsip keadilan sosial, kita perlu memberi peluang yang seksama, melibatkan pemberian bantuan yang lebih kepada golongan yang terpinggir. Maknanya pemberian beasiswa dan pendidikan sekolah asrama penuh akan mengutamakan golongan berpendapatan rendah. Pengalaman saya sewaktu menjadi Menteri Pendidikan ialah untuk mewujudkan sebuah sekolah menengah di Ceras khusus bagi kategori termiskin, mengambil mereka dan memberikan perhatian yang lebih, memberikan kemudahan akses kepada apa yang dimaksudkan kepada pendidikan bermutu, dan saya percaya Kementerian Pendidikan akan memberikan perhatian dan tumpuan yang lebih kerana mereka tidak dapat bersaing dalam keadaan biasa. Seperti mana yang sering saya ungkapkan pendapat dan pandangan John Rawls, justice is fairness. Jadi kalau sementara kita bicara soal meritokrasi bagi satu kelompok, fairness bagi kelompok yang lain. Meritokrasi tidak boleh dipaksa dalam keadaan sekolah daif, sama ada di Kapit ataupun di Manik Urai. Kalau tidak ada usaha khusus kerajaan untuk mengenal pasti jumlah ini, membawa mereka, meletakkan mereka di sekolah asrama penuh dan memberikan kemudahan yang lebih daripada biasa. Dan saya percaya dengan cara yang sedemikian, ia memberi makna kepada democratization of access to quality education dalam arti kata merit dan fairness. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, kita harus melihat isu pendidikan ini sebagai utama kerana tanpa mutu pendidikan yang dirombak dan ditingkatkan, generasi depan Malaysia tidak mungkin punyai keupayaan untuk berdaya saing. Bagi mendukung peluang keusahawanan, program latihan dan pembiayaan akan dipergiatkan, terutama masuk wanita dan belia. Sukacita diumumkan kerajaan akan menambah lagi peruntukan 400 juta ringgit untuk pinjaman mikro di bawah agensi termasuk SME Corp, Tekun, Mara dan Teraju.
Bagi mengurangkan jurang pembangunan antara wilayah serta antara negeri maju dan kurang membangun, kerajaan akan meletakkan dasar perindustrian mengikut geografi, iaitu pengkhususan aktiviti dan pelaburan mengikut wilayah, supaya sejajar dengan kelebihan serta tahap pembangunan wilayah. Misalnya, pembangunan industri hiliran minyak dan gas di Sabah dan Terengganu, atau meningkatkan aktiviti nilai tambah elektronik di Kulim dan Bayan Lepas. Lembah Kelang akan terus dibangunkan supaya berdaya saing sebagai pusat bandar utama di antara pusat utama bandar utama di Asia. Tumpuan akan diberikan untuk meningkatkan daya huni, livability Lembah Kelang dan kemampanan bandar supaya mampu berperanan sebagai hub rantau ASEAN bagi syarikat terkemuka. Sebahagian daripada pembaharuan Kuala Lumpur adalah untuk membangun semula bangunan Sultan Abdul Samad dan persekitarannya selaras dengan Pelan Induk Strategik Daerah Kreatif dan Kebudayaan Kuala Lumpur supaya memanfaatkan warisan sejarahnya dan mewujudkan tarikan pelancongan moden. Kita akan memperkukuhkan pembangunan Iskandar Malaysia di Johor melalui pewujudan zon khas keuangan yang berdaya saing, menarik pelabur antarabangsa dan pekerja berpengetahuan menetap di Malaysia, dan kemudahan yang ditawarkan kepada syarikat dan individu termasuk pemberian insentif cukai, pemberian kadar cukai 15% kepada pekerja berpengetahuan, kemudahan laluan lintas di immigration atau multiple entry visa, atau memudahkan cara kemasukan golongan kepakaran dari luar negara. Jurang jantina dalam pasaran Boroh yang selalu disuarakan oleh Menteri Wanita akan diberikan perhatian kerana kita anggap penyertaan buruh pekerja wanita masih rendah 55.5% ketimbang lelaki 80.9%. Maka beberapa usaha dalam bidang perundangan, kawal selia, program sokongan akan diperkenalkan. Ini termasuk umpamanya isu-isu sistemik kerja-kerja penjagaan tanpa gaji, diskriminasi jantina serta dasar sokongan keluarga. Sebagai contoh, salah satu inisiatif ekonomi penjagaan, care ekonomi, termasuklah menyediakan pusat jagaan kanak-kanak mampu milik yang dilihat berupaya meningkatkan kadar penyertaan ekonomi wanita di dalam pekerjaan. Maka termasuk memudah cara proses pendaftaran dan memperluas program pemutihan taska dan pusat penjagaan kanak-kanak yang belum berdaftar dengan peruntukan 10 juta ringgit. Ada beberapa usaha tambahan yang akan terus diusahakan untuk mengangkat martabat wanita dalam negara kita. Matlamatnya ialah untuk meningkatkan kadar penyertaan pekerja wanita untuk mencecah 60% supaya lebih standing dengan ekonomi serantau. Dalam membicara soal jaringan perlindungan sosial, saya ingin memberi jaminan kerajaan memastikan semua rakyat Malaysia akan dilindungi pada bila-bila masa. Kerajaan akan memperluas jaringan perlindungan sosial untuk semua rakyat sekiranya berlaku kecemasan, hal-hal yang tidak diingini. Anak-anak kecil mungkin kehilangan ibu bapa. Golongan dewasa berdepan pengangguran atau kecederaan atau penyakit. Warga emas mungkin kehilangan upaya. Maka harus ditekankan 3 tunjang utama program perlindungan sosial. Pencegahan melalui insuran sosial. Kerajaan telah menyediakan peruntukan 100 juta ringgit tahun 2023 untuk menyediakan 80% geran
bagi membiayai caruman perkeso pekerja gig. Walau bagaimanapun, menurut data KWSP, lebih 40% tenaga buruh tidak mendapat perlindungan untuk simpanan persaraan sewajarnya, terutama melibatkan pekerja tidak formal. Oleh itu, dicadangkan diperluaskan liputan perlindungan KWSP dan perkeso ke atas penduduk umur bekerja secara berperingkat mengikut fasa. Kemampanan simpanan pasaran. Penambahbaikan akan dilakukan bagi memastikan tahap simpanan persaraan yang mencukupi untuk menampung kehidupan rakyat Malaysia. Perlindungan melalui bantuan sosial. Program bantuan tunai, program rahmah akan diteruskan dan ditambah baik untuk memastikan jaringan keselamatan sosial terus ditingkatkan. Sistem insurans pekerjaan semula serta program latihan semula bagi menyediakan penganggur dengan pekerjaan. Ini selaras dengan peralihan perlindungan pekerjaan from protecting jobs to protecting the worker dalam konteks ekonomi yang cepat berubah. Reformasi perkhidmatan kesihatan melalui akses kepada kesihatan dan pendidikan berkualiti menjadi keutamaan dan peruntukan akan ditingkatkan sejajar dengan kemampuan kerajaan. Kerajaan berhasrat meningkatkan kedudukan Malaysia di tangga ke-25 dalam United Nations Human Development Index yang mengambil kira keberhasilan kesihatan dan pendidikan. Seperti mana yang kita sedia maklum, setelah diutarakan kertas putih kesihatan, sasarannya ialah 5% KDNK untuk perbelanjaan perkhidmatan kesihatan dengan mengoptimumkan sistem kesihatan awam dan swasta. Dan seperti mana dimaklumi, kertas putih kesihatan punya matlamat untuk strategi mewujudkan sistem kesihatan lebih mampan dalam tempoh 15 tahun, walaupun menurut pandangan kita dengan keupayaan ekonomi mampu kita segerakan. Saudara-saudari yang dimuliakan, beberapa hal seperti pendidikan, kesihatan itu dan jaringan sosial saya tekankan kerana bagi kami pertumbuhan ekonomi mengasak program-program ini mesti disinergikan dengan keprihatinan terhadap kehidupan rakyat. Sebab itu, pembinaan pusat kawalan penyakit negara akan dimulakan dengan kos RM305 juta di Negeri Sembilan yang menjadi pusat rujukan penyakit dan kemudahan untuk mempersiapkan negara menghadapi kemungkinan pandemik masa akan datang. Anjakan paradigma termasuklah peralihan pendekatan kesihatan awam daripada merawat pesakit kepada pencegahan penyakit, iaitu langkah pendidikan dan perlindungan supaya masyarakat lebih sedar dan mendapat rawatan awal. Seperti mana yang ditekankan tadi, pendidikan dan sumber manusia tetap menjadi keutamaan kita. Dan ini dengan pendekatan bahawa pendidikan adalah hak asasi setiap rakyat. Kita menangani peningkatan bilangan anak-anak yang tercicir dari sistem pendidikan. Menteri Pendidikan baru ini mendedahkan suatu angka yang mengejutkan. 30,000 tercicir di tingkatan 5. Tentunya puluhan ribu sebelumnya. Maka langkah-langkah akan diambil untuk mengelak permasalahan yang sebenarnya membebankan negara dan rakyat. Bayangkan 30,000 digolongkan dengan kumpulan yang lebih besar sebelumnya, itu potensi yang hilang
dari keupayaan meningkat produktiviti negara dan tentunya kita panjangkan, perluaskan sebagai satu ketidakadilan dalam sistem negara dan masyarakat. Maka pelbagai usaha dilakukan termasuk menambah peruntukan terbesar dalam belanjawan madani tahun lalu untuk tahun ini, memudahkan tata cara perolehan serta menurunkan kuasa pelaksanaan bagi mempercepat pelaksanaan projek-projek sekolah dan menambah baik sekolah-sekolah daif. Jendela, iaitu projek jendela diteruskan bagi memastikan semua sekolah dilengkapi dengan internet. Pendidikan bersifat penawaran, supply driven, supaya lebih mantap memenuhi keperluan pembangunan. Dia perlu lebih berminda permintaan, demand driven, walaupun kita masih tekankan bahawa sistem pendidikan tidak boleh lari dari falsafah pendidikan negara. Yang kita didik itu adalah manusia. Maknanya, nilainya, akhlaknya, kecintaan kepada negara harus menjadi induk. Tetapi keperluan pasar, keperluan kecekapan, keterampilan dan keperluan industri tidak boleh dikesampingkan. Terutama dalam pelaksanaan TVET seperti mana lama dilaksanakan di Pulau Pinang di bawah PSDC. Ini dikembangkan dengan penyertaan syarikat-syarikat besar sama ada GLC, GLIC ataupun syarikat-syarikat swasta lainnya. Saudara-saudari, kita hidup dalam ekonomi global yang senantiasa berubah dan mencabar. Maka pendekatan kita juga mesti menerima kenyataan ini dan mengambil tindakan yang lebih progresif. Kita perlu menyediakan laluan pembelajaran sepanjang hayat, sama ada di sekolah, universiti, dengan beberapa tekanan di IPTA yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi sekarang. Tapi termasuk juga TVET maupun kemahiran micro-credentials yang diperlukan. Untuk tujuan ini, kerajaan melalui Perkeso menyediakan peruntukan sebanyak 42 juta ringgit bagi program Bina Kerjaya, iaitu program peningkatan kemahiran, upskilling untuk pekerja tidak formal, termasuk pekerja gig sama ada kelayakan SPM ataupun tidak. Infrastruktur dan pengangkutan awam. Dengan beberapa langkah baru Kementerian Pengangkutan untuk mengurangkan tekanan dan memudah cara kepada rakyat, ini akan memberikan peluang dan juga keselesaan kepada rakyat. Tetapi aset ini harus dioptimumkan dengan menumpukan usaha membina rangkaian pengangkutan awam antara bandar dan dalam bandar yang lebih baik, menambah baik isu jaringan terakhir, last mile connectivity melalui kaedah cekap kos termasuk bas elektrik. Jaringan kesalim hubungan udara untuk rakyat dan pelancong. Kerajaan telah mengumumkan hasrat untuk melaksanakan pembesaran lapangan terbang Pulau Pinang dan Subang. Kerajaan juga komited untuk menambah baik prasarana pengangkutan bagi bandar utama, pelaksanaan bas rapid transport di Johor Bahru dan LRT di Pulau Pinang. Pelaksanaan MRT3 di Lembah Kelang juga akan diteruskan pelaksanaannya setelah memastikan kos projek yang munasabah untuk kerajaan. Kerajaan berikrar memastikan semua rakyat menikmati akses yang universal dari segi infrastruktur asas sama ada bekalan air atau elektrik. Setakat 2022, 97% penduduk Malaysia mempunyai akses kepada bekalan air terawat. Namun, sebahagian penduduk di Kelantan dan Sabah tidak mempunyai akses kepada bekalan air yang konsisten dan berkualiti. Kerajaan Perpaduan komited menangani isu ini dan bersetuju menyediakan keseluruhan 800 juta ringgit tambahan bagi penyelesaian jangka pendek untuk Kelantan dan Sabah.
Kerajaan akan menyediakan pelaksanaan projek tebatan banjir seperti di Kelantan, Pahang, Selangor dan Johor demi melindungi masyarakat setempat daripada ditimpa bencana banjir. Masalah perumahan merupakan masalah utama dalam negara. Rakyat mengeluh kerana tidak dapat memiliki rumah atau menyewa rumah dengan kadar upaya mereka. Maka masalah ini juga berlaku kerana ketidakpadanan antara penawaran bekalan rumah baru dan tahap kemampuan pada sudut permintaan. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan sedang mengusahakan pelan tindakan perumahan negara yang antaranya merangkumi keperluan bekalan rumah berpandukan metrik seperti catuan harga rumah median untuk pendapatan median. Penyediaan rumah awam turut diteruskan di samping merancangkan pasaran sewa sebagai usaha memenuhi keperluan perumahan. Setelah mendengar permasalahan ini dan rumah pertama yang tertangguh, maka di antara sebabnya ialah kerana tidak punyai deposit pembelian rumah. Maka kerajaan menambah baik skim pinjaman di bawah syarikat jaminan kredit perumahan dengan menyediakan jaminan pembiayaan sehingga 120% jaminan dari harga rumah bernilai sehingga RM300,000. Jaminan 120% ini akan membolehkan semua kos pemilikan rumah ditampung melalui pinjaman termasuk jumlah pembiayaan pokok, yuran guaman, yuran penilaian dan insurans serta pembelian perabot dan kos ubah suai. Sehubungan itu, jaminan kerajaan sehingga RM5 bilion akan disediakan. Saudara, sejak awal saya tekankan tentang tata kelola yang baik bagi mengembali keyakinan bukan saja kepada kerajaan, tapi kepada negara dan akan memberi jaminan kepada rakyat. Hanya dengan tata kelola yang baik serta penyampaian perkhidmatan yang tangkas, kita mampu melaksanakan hasrat ini. Maka ada langkah-langkah pembaharuan struktur dan institusi yang telah dan harus dilakukan supaya mencapai sasaran yang kita ingini. Peralihan kerajaan persekutuan kali pertama dalam sejarah secara aman setelah 61 tahun pada 2018 tidak dapat dicapai tanpa kematangan institusi. Maka apabila kita membentuk kerajaan perpaduan selepas PRU 15, ia detik penting membuktikan kematangan dalam menghidupkan demokrasi di negara kita. Sebab itu kita teruskan dengan reformasi parlimen sejak 2018 supaya diberikan peranan yang lebih luas. Kita juga akan terus memastikan agar cabang eksekutif lebih bertanggungjawab terutama dalam menilai peranan melaksanakan projek dan belanja. Jawatankuasa pilihan khas parlimen telah juga dibentuk dan diberikan kuasa dan wewenang yang lebih. Kerajaan juga telah memperkenalkan sesi pertanyaan Perdana Menteri untuk membolehkan interaksi secara langsung di antara Perdana Menteri dengan ahli-ahli yang berhormat kerajaan dan pembangkang. Jadi peranan kita dengan parlimen akan kita tingkatkan dengan jatuhkuasa pilihan. Dan saya telah mengarahkan semua kementerian memberikan kerjasama yang wajar untuk memberi makna kepada kehidupan demokrasi. Bagi menjamin ketelusan kebebasan media harus diangkat dan diperkasa. Ini penting bagi memberikan rakyat berita dan maklumat yang adil dan benar. Dan menggunakan kebebasan ini menangkis pembohongan jahat, fitnah
berita palsu dan juga sikap perkauman melampau dan kefanatikan agama yang akan merusakkan. Saya amat teruja untuk mengatakan bahawa kerajaan telah memulakan revolusi digital. Kerajaan akan memudahkan cara penyampaian perkhidmatan dan memanfaatkan sepenuhnya agenda pendigitalan ke tahap tinggi. Urusan seharian harus dipermudahkan, sama ada bayar bil, fail cukai atau memperbarui pasport dan lesen. Untuk memperkasa usaha ini, kerajaan akan menubuh GovTech Malaysia dengan meningkatkan keupayaan kerajaan untuk menerjui usaha meningkat kualiti data awam, inovasi awam dan perkhidmatan awam. Bagi mencapai objektif ekonomi madani, memperkasa rakyat, faktor kejayaan utama ialah pelaksanaan. Oleh itu, bagi memperkukuh dan pelaksanaan pembaharuan sistem penyampaian perkhidmatan awam, penekanan akan diberi kepada pengukuhan, pemantauan dan penyelesaian masalah yang berbangkit, pelaksanaan tangkas dalam melaksanakan pembaharuan, tata kelola terbaik tanpa penjejas kesegaran pelaksanaan. Pasukan petugas STAR diketuai oleh Tan Sri KSN telah melaksanakan beberapa penyelesaian seperti kesesakan hospital, kelewatan pembaikan sekolah daif, pendekatan think big, start small, scale fast akan terus diamalkan bagi memperintiskan pendekatan baru. Bagi menyokong pertumbuhan ekonomi, penyampaian perkhidmatan kerajaan akan terus dimudah cara. Antaranya, immigration dipermudah termasuk melonggar syarat MM2H serta memudah cara kemasukan pelancongan secara visa on arrival. Kerajaan terus komited menyelaras gaji penjawat awam, melihat kepada kemampuan keuangan kerajaan. Maka sementara kajian gaji dan allowance diperincikan, yang dikeluhkan oleh penjawat awam mengatakan tiap jatuh kuasa akan mengambil masa, diteliti, dikaji oleh JPA, direview oleh Jemaah Menteri dan tentunya mengambil masa. Ya, kerana mengambil kira masalah ini, kerajaan akan menyediakan bantuan khas penghargaan sebanyak RM300 kepada penjawat awam grade 56 ke bawah. Serta RM200 kepada pesara kerajaan termasuk pesara berpencen, penerima pencen terbitan, pesara KWSP, pesara bersara pilihan dan belum menerima pencen, veteran berpencen serta veteran yang tidak berpencen. Saya telah mengarahkan supaya Kementerian Kewangan dapat meluluskan dan menyalurkan bantuan ini dalam tempoh 2 minggu dari sekarang. KSP menggeleng kepala. Bantuan khas ini akan memanfaatkan 1.3 juta penjawat awam termasuk latihan kontrak serta lebih 1 juta pesara. Dengan pemberian permulaan ini, diharap penjawat awam akan terus berusaha gigih untuk menyokong hasrat kerajaan dan pembaharuan ekonomi madani, memberi perkhidmatan terbaik sekaligus membantu ruang fiskal kerajaan agar kerajaan dapat merealisasikan gaji baru perkhidmatan awam menjadi kenyataan. Ini hal yang patut difahami oleh masyarakat dan rakyat. Mengapa kita berikan pendekatan begini? Kerana hasil dari kecekapan badan-badan seperti custom, LHDN, itu telah berupaya meningkatkan pendapatan negara. Jadi dengan perhatian kerajaan berterusan, saya yakin hasil negara akan bertambah melebihi ujuran kita yang kita umumkan pada akhir tahun lalu. CSO tidak lagi boleh dianggap hanya memberi perkhidmatan sosial, tetapi komersial dan pengembangan ekonomi. Perusahaan sosial yang menghasilkan produk yang menjana
pendapatan masyarakat. Maka melangkah ke depan, lebih banyak insentif dan layanan cukai akan ditawarkan bagi mengembangkan sektor perusahaan sosial menjadi sektor ekonomi yang bermakna. Jadi kita menilai semula konsep perkongsian awam swasta, PPP sedia ada untuk menjadi pengkongsian dermawan awam swasta, PPPP. Reformasi fiskal dan tadbir urus, keutamanya adalah dalam tempoh terdekat membina semula kapasiti fiskal negara. Kita tahu tentang hutang negara, tetapi kita juga harus terima kenyataan bahawa tanpa sebarang pembaharuan, kita akan tercekik dengan krisis yang serius dan pastinya menjejaskan struktur negara. Hasil cukai tidak dapat menampung perbelanjaan operasi dan kita akan terus bergantung pada pinjaman untuk pembelanjaan. Persentasen hasil cukai ketimbang KDNK telah menurun 12% daripada KDNK, paling rendah dalam kalangan negara-negara serantau. Banyak wang dibelanjakan untuk pelbagai subsidi dan kebanyakan faedah subsidi ini tiris, bocor dan kadang-kadang diselewengkan kepada mereka yang bukan kumpulan sasar. Kita memerlukan mekanisme subsidi yang lebih cekap dan bersasar supaya jumlah pendapatan terhad dibelanja khusus untuk yang memerlukan. Pembaharuan fiskal diperlukan. Kerajaan menjamin tidak akan sekali-kali mengabaikan nasib rakyat dalam menghadapi cabaran kos sara hidup dan akan menyediakan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Contoh terbaik adalah dalam usaha kita memperkenalkan subsidi bersasar dalam baru-baru ini di bidang elektrik. Walaupun diserang, tetapi kita tegas dengan keputusan hanya kelompok yang paling mampu, yang syarikat-syarikat yang paling kaya yang terbeban dengan masalah ini. 90% rakyat tidak terbeban dengan kenaikan kadar elektrik. Kerangka ekonomi madani ini, saudara, adalah untuk memperkasa seluruh entiti negara, pertubuhan bukan kerajaan dan sektor swasta. Kita perlu bertekad merangkul seluruh kekuatan dan tenaga. Setiap kementerian mulai hari ini akan mengumumkan ikhtiar-ikhtiar lebih khusus bagi memperkukuh inisiatif baru ekonomi madani memperkasa rakyat. Hari Isnin akan disuli oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid dan setiap hari berikutnya akan berikan ruang kepada menteri-menteri mengumumkan lanjutan secara lebih terperinci bagi pihak kementerian masing-masing. Pada masa yang sama, usaha memperkasa ekonomi negara agar rakyat lebih mandiri dalam menghadapi cabaran semasa malah denyut nadi dan aspirasi rakyat segenap Malaysia akan tetap menjadi perhatian kerajaan perpaduan. Ekonomi juga punya sisi budaya dan komitmen manusiawi melalui penegakan moral ekonomi. Ekonomi tidak dapat dibangun semata-mata dengan institusi, teknologi dan infrastruktur. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan budaya yang tepat, dukungan etos kerja yang kuat, nilai motivasi serta moral yang tinggi. Memerlukan kekuatan rohaniah dalam wacana pengurusan ekonomi konvensional serta menerusi kekuatan moral dan akhlak. Dan ini akan membawa barakah hasanah fid dunya wal akhirah yang diaspirasikan melalui Malaysia Madani. Akhirul kalam. Izinkan saya berkongsi petikan daripada Syihabuddin An-Nuwairi, The Ultimate Ambition in the Arts of Erudition. The leader must spread out a carpet of justice for his people, erect a tent of security, and fly the banners of forbearance with their fluttering tassels. He must pour out rivers of charity for them,
restraining the hands of inequity from reaching them, while showering them with the rain clouds of noble deeds. The most important of all the aforementioned qualities is justice. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim meluncurkan ekonomi madani memperkasa rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.